نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك ذاكرون وغفل عنك الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أرني المصحف لقي كتاب من كتابك. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين ويشترط dan disyaratkan ويشترط dan disyaratkan fil uyubil madhkurati pada aib-aib yang disebutkan, sama ada berlaku pada suami ataupun berlaku pada isteri. Okey, apa aib-aib tadi? Al-judam wal junun wal baras. Kalau lelaki al-jubbu wal madha? Al-jubbu wal madha? Wal unnah. Al-jabbu wal unnah. Kalau perempuan ar-ratqu wal qarnu. Lagi apa? Satu lagi apa? Kalau perempuan apa? Ar-rataq. Jadi 5 ni. Okey. Wa yushtaratu fil uyubil madhkurati, dan disyaratkan pada aib-aib yang disebutkan tadi. Apa yang berlaku pada suami gila, berlaku pada suami kusta, berlaku pada suami penyakit sopak, begitu juga berlaku tiba-tiba isteri jadi gila. Semua tu. Jadi untuk difasahkan, wa yushtaratu dan disyaratkan fil uyubil madhkurati pada aib yang disebut tadi, ar-raf'u diangkat, makna diangkat pengaduannya. Ar-raf'u fiha
Ar-raf'u fiha, mengangkat padanya, pada aib tadi, ilal qadhi. Bukan boleh fasah sendiri ya. Fasah ini melalui kuasa qadhi. Mana apa kata? Raf'ul hukmun nikah bi hukmil qadhi. Mengangkat hukum perkahwinan dengan hukum qadhi. Atau hukmul hakim, hukum hakim. Qadhi yang memutuskan bahawa pasangan ini difasahkan, dibatalkan perkahwinan mereka. Sebab apa? Sebab isterinya gila. Sebab isterinya kena kusta. Luqman. Ar-raf'u fiha ila al-qadhi. Kerana benar ni Pak. Sebab qadi yang memutuskan, qadi yang sabitkan dakwaan. Tengok gila dia macam mana benar. Dia qadi yang putuskan. Jadi fasah ini kuasa qadi. Ingat ya? Talak suami. Fasah qadi. Nanti khuluk. Qadi yang nanti khuluk ni. Jadi sini qadi yang putuskan. Qadi yang isytiharkan perkahwinan mereka ini difasahkan, dibatalkan, dibubarkan. Boleh? Wala yanfaridu fiha az-zawjani, wala yanfaridu, dan tidak bersendirian, fiha, padanya, pada aib yang disebut tadi untuk difasahkan perkahwinan. Wala yanfaridu az-zawjani. Dia kena ada fiha. Sebab apa? Fil uyubi madhkurah. Macam tu. Wala yanfaridu fiha. Gugur itu. Wala yanfaridu fiha zawjaini. Makna apa? Pada keaiban yang mensabitkan fasakh. Sebab dia ni fi'la lazim. Mesti ada fiha yang infarada. Huwa yanfaridu fi madha? Mesti ada fi. Huwa yanfaridu, dia bersendirian pada apa? Dia bersendirian pada apa? Faham tu? Mesti ada fi situ. Dia ta'addi dengan dia fi'l lazim. Tapi lepas dia mesti ada apa? Dengan infarada fi'la lazim. Wala yanfaridu fiha. Tambah situ. Fi madha? Fil uyubil madhkurati allati tathbutu fiha al-khiyar. Wala yanfaridu fiha az-zawjani. Suami isteri. Wadah? Bitaradi. Dengan redha. Dengan saling redha. Bil fasakhi, dengan fasakh, dengan membatalkan perkahwinan. Bil fasakhi. Kama yaqtadihi. Kama, seperti apa, yaqtadihi. Yaqtadihi, menepatinya. Kalamul Mawardi. Kalam Imam Mawardi. Itu kitab Mawardi. Al-mana aina kitabu hada? Al-Hawi. Al-Hawi Al-Kabir. Kitab Imam Mawardi. Dia syarah apa? Dia syarah pada kitab Imam Al-Muzani.
Tu. Al-Hawi. Belakang tu. Al-Hawi. Imam ni atas tu, nampak tu? Berapa jilid tu? Mau dekat 20 jilid ke tu? Pergilah rujuk ke situ. Pergilah rujuk. Guru. Nanti tu. Al-Hawi Kabir. Dia mensyarahkan perkataan Imam Al-Muzani. Imam Mawardi. Nah, kalau kembali jin rujuk lah tu. Banyak kitab kita tu. Kadang-kadang tengok kan, kita baca apa? Fathul Qari, dia sebut Mawardi. Sebut apa? Majmu', dia sebut apa? Firraudah. Semua ada tu. Itu Raudah. Carilah kata Raudah. Raudah ibarat ni mudah. Sebab Raudah kan disebut masalah terus disebut hukum. Itu Raudah tu. Jangan malu-malu tu, ada Raudah tu. Itu Raudah. Raudah apa? Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Tajuk apa ada kitab Raudah ni? Raudatul Talibin. Mana Raudah? Mana Raudah? Raudatun Riyadh. Mana Raudah? Taman. Raudatul Talibin. Taman untuk pelajar. Itulah taman pelajar. Yang kita pelajar madrasah, itulah taman kita. Itu tempat permainan kita. Ini game, aduh. Ini main game. Tahu tadi nama apa? Raudatul Talibin. Taman kepada penuntut ilmu. Dia sebut dalam Raudah, dalam cerbi. Wa qalahu fir Raudah. Rujuk terus. Macam mana? Apa ibarat penuh dia? Sebab biasanya dia nakal dalam iqnat, nakal apa? Alif titik ha. Maksud apa? Intah. Cukup setakat itulah kami nukilkan perkataan Raudah. Okey. Tu Mughni. Belakang apa Mughni? Cantik nama. Wa Umdatul Mufti. Sandaran kepada para mufti. Dia bagi nama Raudatul Talibin, taman permainan untuk penuntut ilmu. Wa Umdatul Muftin. Dan umdah, sandaran kepada para mufti. Sebab kadang-kadang satu masalah dia bawa beberapa akwal. Dia bawa beberapa akwal. Pendapat pertama begini, pendapat kedua begini, pendapat ketiga begini. Jadi mengapa sandaran mufti? Jadi para mufti pilihlah mana satu pendapat yang sesuai dengan suasana tersebut. Sebab dalam kaedah fatwa nanti, kita dalam sufi dan babul ifta, dia kata apa? Ar-ra'yul marjuh yakunu rajihan idza yaqtadil maslahata. Satu pendapat yang marjuh, tak berapa kuat. Faham tak? Tak berapa kuat. Yakunu rajihan, dia kembali menjadi kuat dalam kaedah fatwa. Idza yaqtadi maslahatan, apabila pendapat marjuh tadi yaqdi menepati masalah keperluan umat yang berada pada waktu tersebut. Faham tak? Sebab tu dia bawa ini al-wajhu fi, disebut tu fiha aujuh, fi hadhil mas'alah aujuh. Pada ini masalah ada berapa wajah. Dia sebut ilat dia. Faham tak? Okey. Kama yaqtadihi kalamul Mawardi wa ghairihi, dan selain daripada Imam Mawardi. Ini muktamad. Tulis sini ya. Hadha huwal muktamad wa huwal wa huwal ma'mul bih. Inilah yang diamalkan dari dulu sampai sekarang. Makna fasakh ini mesti melalui kuasa qadhi. Tak boleh suami isteri pandai-pandai pergi membatalkan perkahwinan mereka. Jual beli boleh. Jual beli boleh ya? Sebab apa? Kita ada apa Hafiz? Khiyar Hafiz? Khiyar aib. Okey. Sebab tu tulis Hafiz. Buat catatan sikit. Makna dia fasakh ini yushbihu khiyarul aib fil bai'. Okey. Al-fasakhu yushbih. Fasakh ini yushbih apa? Fi ziwaj yushbihu khiyarul aib fil bai'. Fasakh ini dia menyamai khiyar aib dalam jual beli. Jual beli tak ada masalah.
yanfaidu al-bai'ai fihi, padanya, pada fasakh. Penjual dan pembeli Hafiz, what Hafiz? Ifham jaidan. Nampak tak? Sebab tu okey, Hafiz ya? Sebab tu dalam kaedah fikih, kitab induk kaedah fikih kita dalam mazhab Syafi'i apa? Al-asbah, tajuk apa? Al-asbah wan nadha'ir, yang sama dan sekawan. Makna dia, contoh, apa persamaan akad nikah dengan akad jual beli? Kedua-duanya akad. Kedua-duanya perlu keredaannya. Kedua-duanya perlu ijab dan qabul. Kedua-duanya terima apa? Terima khiyar. Khiyar aib. Tapi cuma kahwin apa? Ada khiyar majlis ya. Dan tidak ada khiyar syarat. Tidak ada ingatnya. Kahwin bini, dia beza daripada apa? Dia beza daripada akad jual beli. Dia ada khiyar. Dia ada khiyar aib. Khiyar aib pada perkahwinan kita sebut sebagai fasakh. Dalam perkahwinan dia tidak ada khiyar syarat dan dia tidak ada khiyar majlis. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut apa? Salasun jidduhunna jidd wa hadlahunna jidd. 3 benda sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, main-main pun jadi sungguh-sungguh. Talaq wan nikah warja'ah. Talaq, nikah dan rujuk. Okey. Lakin, tetapi, ada istidrak sikit. Lakin zahir nas. Apa dia sebut an-nas dia apa? Alif lam jinsi. Nas man? Alif lam ma'rifah. Merujuk alif apa? Ingatlah alif lam sini apa? Alif lam li ahdi zikri. Kita sebut tu. An-nas, walakin zahirun nassi. An-nassi. Nas apa tu? Nas Imam Syafi'i. Alif lam itu lil ahdi zikri, ay nassi imamina asy-Syafi'i. Khilafuhu, sebaliknya. Makna ada dinukilkan bahawa apa? Imam Syafi'i dalam satu pendapat dia mengatakan boleh suami isteri yanfaridu bil fasqi. Makna dia suami isteri boleh mereka berdua saja buat fasakh. Tapi ini pendapat wa huwa marjuh dan tak diamalkan, pendapat yang marjuh. Wadah ya? Sebab apa? Tak boleh kita kiaskan kepada jual beli. Okey. Jadi intaha maudhu'ul fasakh. Ini sebab apa? Dalam Fathul Qarib ni diringkas sikit. Nanti kalau kita belajar panjang dalam iqna' nanti. Hafiz? Habidi nabhasal mufassalan fil iqna'. Huna mukhtasar. Fathul Qarib ni ringkas. Fathul Qarib ringkas. Dia peringkat kedua selepas apa? Selepas matan ghayah. Dia syarah ni. Nanti dalam iqna' dia bahas panjang ni. Jadi cuma di sini tak sebut. Okey. Macam saya sebut semalam, tulis sini. Beberapa kes. Sebab ini kita hidup semasa. Sebab kita tengok dia apa? Di jahil mahkamah syariah, berapa kes ini mereka sabitkan fasakh. Satu, kita bahas tulis di mana-mana. Ingat buat catatan bagi boleh baca ya. Nanti orang sebut masa ingat aku pernah catat di sini. Catat bagi jelas tu. Babit dia bagi jelas. Letak tepi ke mana ke. Buat pakai tepi, tulis tu. Jangan buat kertas kosong, nanti takut hilang. Tulis di buku dia. Yang tengok sini, siap. Yaqtin kitab. Ni banyak kosong-kosong ni. Ni tulis tepi-tepi ni. Tulis satu ni. Berapa kes tak disebut sini. Sebab ini mazhab kita ya. Ini. Tulis kosong ni tulis. Kalau kamu tulis di kertas, nanti takut apa? Terbang kertas kamu. Okey, pertama tulis itu. Iqsaru az-zawji. Iqsaru az-zawji. Ini.
Satu. Kedua, ad-darar. Tiga, ghaibatu az-zawji wa habsi. Tiga masalah ni. Sabit tak sabit fasakh. Pertama, iqsaruz zawji. Suami miskin sangat sampai tak mampu beli beras. Suami miskin terlampau. Suami miskin. Sudahlah suami miskin, isterinya pula makan kuat. Contoh. Okey. Pertama, sabit tak sabit fasakh. Tak mampu suami milik iqsaruz zawji makna susah suami. Suami miskin. Okey. Mazhab kita ingatnya, suami miskin tak sabit fasakh. Tak boleh isteri minta fasakh. Sabarlah. Susah sama-sama, senang sama-sama. Faham tak? Okey. Tapi macam mana bilang kelaparan terus? Aku ni makan kuat. Suami tak mampu beli beras. Balik-balik ubi kayu, balik-balik pisang rebus. Okey. Suami susah. Sabit tak sabit? Mazhab kita tak sabit. Okey. Jadi kalaulah isteri mengadu kepada qadhi, dalam mazhab kita qadhi akan pinjam duit. Pinjam duit. Mana-mana orang kaya ke? Kalau ada baitul mal, tak apalah. Kalau boleh zakat, pergi zakat lah. Okey, dia akan pinjam hutang. Nanti suami dia tiba-tiba suaminya Allah bagi dia kaya, kena bayar balik. Faham tak? Ini nafkah yang dikira sebagai hutang. Kalau nafkah biasa, tak kena hutang. Contohnya suami tak bagi nafkah sebulan, isteri belanja sendiri, perlu bayar tak perlu bayar? Tak perlu bayar. Tapi kalau suami mengadu pada qadhi, qadhi yang berhutang bagi pihak suami, kena bayar. Ini mazhab Syafi'i ya. Tulis itu. Kamu ingat ya? Tulis. Nanti Ustaz tanya balik tak dapat, siaplah aku. Ustaz gigit telinga tu. Okey. Okey. Dia kias apa? Mazhab kita dia kias apa? Dia kias kepada hutang. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dhu usratin, kalaulah yang berhutang itu orang susah, fanadhiratun ila maisarah, maka wajib orang bagi hutang bersabar sehingga senang untuk bayar. Jadi dia kiaskan mazhab Syafi'i. Dia kata begitu juga isteri. Suami tak mampu bagi nafkah, rezekinya tetap ada, boleh makan juga tu insya-Allah tu. Cuma tak boleh makan nasi lah, makan pisang rebus. Pagi pisang rebus, tengah hari ubi rebus. Sabarlah. Sebab apa? Rezeki kita pasti ada. Faham tak? Rezeki kita pasti ada. Sebab apa? Rasulullah sebut apa? Inna ruhal qudsi qad nafatha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquhu wa ajaluhu. Sesungguhnya Ruhul Qudsi Jibril telah membisikkan ke dalam hatiku, mewahyukan kepadaku daripada Allah, annahu lan tamuta. Lan apa? Sesungguhnya, li taukid. Sesungguhnya tidak akan mati satu jiwa hatta tastakmila rizquhu, sehingga sempurna rezekinya, makanan dia. Jadi selagi mana kita hidup tetap ada rezeki. Jadi pandai-pandailah isteri bersabar. Faham tak? Habis hari-hari minta makan KFC. Oh ini miskin semualah suami itu. Jadi sabarlah dengan apa yang ada. Okey. Cantik sikit. Mazhab Abu Hanifah boleh. Mazhab Abu Hanifah
boleh isteri minta fasakh. Mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Sebab apa? Dalil mereka, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Wala tumsikuhunna, janganlah kamu memegang mereka. Makna memegang, mengikat mereka dengan ikatan perkahwinan. Diraran, dalam keadaan memudaratkan mereka. Lita'tadu, untuk kamu melampau pada mereka. Jadi dah tak mampu bagi nafkah, tak mampu beli beras, tak mampu beli beras, tak mampu beli ikan. Nah, waktu kahwin, berat isterinya 150 kg. Sebulan selepas kahwinnya tinggal 45 kg. Dia tinggal 45 kg. Jadi kat sini mudarat serai isteri, dia boleh minta fasakh. Sebab apa? Allah sebut wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Boleh fasakh supaya apa? Dia boleh cari laki suami baru yang apa? Yang sanggup bagi dia makan, supaya balik berat dia 150 kg. Carilah. Mazhab Abu Hanifah kata apa? Boleh. Okey, mazhab kita apa? Tak apa? Tak boleh. Tak. Kalau isteri mengadu dia pada qadhi, qadhi akan berhutang bagi pihak suami. Okey, yang kedua, ad-darar, darar, makna memudaratkan isteri. Makna memudaratkan isteri. Suami pukul isteri, silap sikit penampar, silap sikit terajang. Silap sikit penampar, silap sikit terajang. Kemudian apa? Isap dadah, minum arak. Ini memudaratkan isteri. Dia balik mabuk, dia pukul isteri. Dia balik mabuk, dia tak apa? Okey, tak jumpa barang dia, dia pukul isteri. Sini pula, mazhab kita sabit tak sabit? Mazhab kita tak sabit fasakh. Tak boleh fasakh. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran apa? فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Dia suruh apa? Kalau dia mengadu pada hakim, hakim akan apa? Hantar orang untuk hak wasi mereka. Nanti kita akan belajar babun nusyuz, bab berderhaka. Sebab apa? Dia muamalah bukan dengan baik dengan isterinya. Maknanya dia melayan isterinya bukan dengan baik. Mazhab kita, kalau suami jenis pukul isteri, suami jenis tampar isteri, sikit-sikit mata isteri ni, di rumah tu, apa sikit takut. Takut apa? Takut suaminya mengamuk. Di rumah suami ni, isteri berdebar saja. Takut apa? Takut suami mengamuk. Buat apa serba salah. Okey, jadi mazhab kita tak sabit. Dia kena mengadu pada qadhi. Jadi qadhi akan nasihat dan hantar orang untuk jaga. Faham tak? Untuk tengok. Supaya tak melampau apa? Supaya tak melampau pada isteri dia. Sabit tak sabit? Mazhab kita tak sabit fasakh. Sebab tu bahasa Arab kata apa? Usudun fi ahli baitihi wa dawajinun ma'al ghairi. Orang yang jahat dengan isterinya ni. Ingat kamu semua ya? Ini patah Arab ni. Orang yang jahat dengan isterinya, silap sikit tampar, silap sikit tendang. Mereka ni apa? Usudun fi ahli baitihi. Mereka ni singa dalam rumah mereka. Perangai mereka dawajinun ma'al ghairi. Itulah ayam-ayam adalah berhadapan dengan orang lain. Sebab tu Rasulullah sebut khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu orang yang paling baik dengan isterinya. Wa ana khairukum li ahli. Akulah orang yang paling baik dengan isteriku. Hai. Huna. Yalla. Naufal lil ikram. Ni. Huna. Mu'min. Huna. لا هنا لا نوفل تعال هنا نوفل حتى يصل يدي ليه خيري هنا يلا قم خيري قم. Okey. Jadi sini ya, tak sabit.
Okey. Tapi mazhab Maliki harus. Kalau suami jahat harus. Sebab dia kata apa? Kalau Maliki harus suami minta, isteri minta fasakh. Cerita lagi, dia perlu cerita lagi mana rotannya. Oi. Okey, ingat dalam mazhab Maliki dia kata apa? Sebab Allah sebut wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menjadikan diri kamu sendiri, pada manusia juga, bukan jin ya, pasangan kamu, litaskunu ilaiha, untuk kamu tenang dengannya. Suami tenang dengan isteri, isteri tenang dengan suami. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia menjadikan antara kamu itu mawaddah, perasaan sayang, dan belas kasihan. Belas kasihan perlu tampar. Jadi sini mazhab Maliki boleh fasakh. Atau di situ. Okey, yang ketiga, al-ghaibatu wal habsu. Suami hilang. Dan juga al-habsu, dipenjarakan. Terpenjara. Okey. Mazhab Syafi'i boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab suaminya masih ada. Alhamdulillah Umi Zainab dia taklid betul-betul, taksub betul mazhab Syafi'i. Okey. Jadi mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh minta fasakh sebab apa? Suami terpenjara. Okey. Ataupun suami keluar, pergi apa? Menggembara semua, hilang. Mazhab Maliki boleh. Sekiranya penjara tersebut setahun ke atas. Setahun ke atas, satu pendapat. Satu pendapat lagi, 3 tahun ke atas. Mazhab Imam Ahmad boleh juga. Tapi dia kata apa? Sekiranya tidak ada keuzuran, 6 bulan ke atas. 6 bulan boleh minta fasakh. Sebab apa? Dia kata 6 bulan ini isteri sudah hilang sabar. Nanti kita masuk bab nanti. Dalam tafsir nanti ya. Sebab apa? Sayyidina Umar apa? Okey, tentera dia pergi perang, dia dengar apa? Dengar kita tafsir tu. Okey, sebab apa? Okey, dia dengar perempuan nak syid, dia merindui suaminya. Sebab apa? Suaminya hilang pergi berperang. Sebab tu okey, dirilah Imam Ahmad Malik, jangan lebih pada 6 bulan. 6 bulan isteri boleh minta fasakh. Jelas ya? Okey, jadi macam penyakit lain, contoh apa? Semua tu itu kiaskan kepada penyakit berbahaya. Macam apa, kusta semua tu kan? Sebab dia tak boleh berjangkit. Okey. Tapi ini 3 perkara ini mazhab Syafi'i, mazhab kita tak sabit. Tapi mazhab lain sabit. Jadi apabila contoh dijahil, dia kata boleh buat fasakh sebab suami tak kena nafkah. Itu mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah. Kita ambil pendapat mazhab Abu Hanifah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tengok soalan malam. Hari ni tak ada ya? Semalam tak sempat ni, biarlah. Hari ni tunggu dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang solat rapat saf dia ikut, orang berjarak saf pun dia ikut? Apa hukumnya? Makna dia waktu dia solat, orang rapat saf semua, dia ikut rapat saf, dia dapatlah pahala sunnah. Tapi dia pergi masjid tu orang berjarak, dia pun ikut berjarak juga, dia dapatlah dosa bid'ah. Itu saja. Faham tak? Muzabzabina baina zalik. Muzabzabi, berbolak balik antara itu. Orang ikut SOP, aku ikut SOP. Orang ikut sunnah, aku ikut sunnah. Faham tu? Okey. Jadi waktu solat berjarak dapatlah dosa bid'ah. Solat rapat dapat pahala sunnah. Faham tak? Assalamualaikum Ustaz. Al-Fatihah tempatnya berdiri. Tempat Al-Fatihah berdiri. Okey. Tiba-tiba gaut datang. Gaut dia datang, bergegar kepala lututnya. Terpaksa duduk sedangkan Al-Fatihah belum habis. Adakah Al-Fatihah berulang? Tak perlu diulang.
Contoh dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdenyut. Berdenyut. Ar-Rahmanir-Rahim. Berdenyut, kena duduk. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Terus dia sambung dalam keadaan duduk. Tak perlu ulang. Faham? Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beratkan seorang melainkan sekadar mampunya. Ma amartukum bi fa'tu mimma istata'tum. Apa yang aku perintahkan kamu, maka kamu lakulah sekadar semampu kamu. Wadih. Salli qa'iman. Salatlah berdiri. Fa in lam tastati'. Kalau kamu tak mampu berdiri, gaut betul, terpaksa duduk. Fa in lam tastati', tak mampu, fa qa'il, duduklah. Ini sekarang dia datang ke masjid, berjalan lagi, tanggung kursi lagi. Sampai ke dalam masjid, terus lemah kepala lutut. Buka kursi, suruh duduk. Tak sah salatnya. Tanggung kursi lagi. Bawa kursi, pikul kursi, macam tongkat tu. Duduk. Berjalan boleh. Berdiri boleh. Cari tempat mana? Ujung. Buka kursi, duduk solat. Tak sah salatnya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Apa benar? Weh, bahasa Indon. Bahasa Indonesia ni, apa benar? Adakah benar? Mana? Bahasa Indonesia. Sebab semua sama kan? Asal semua bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Sebab tu Ustaz katakan, siapa sebenarnya orang cakap Melayu ni? Bajau ada bahasa dia sendiri. Bugis ada bahasa sendiri. Jawa ada bahasa sendiri. Jadi siapa bahasa Melayu tu sebenarnya? Okey, dia apa? Bangsa yang menggabungkan semua apa? Etnik Melayu. Okey. Assalamualaikum Ustaz, apa benar orang mati masa Covid ini sebagai mati syahid? Tak benar sekiranya dia bukan Islam. Faham ke? Okey, ingat di sini ya. Okey. Syahid ni dia ada 3 jenis syahid. Nanti kita akan masuk bab apa? Bukan. Nanti babul jihad ni. Okey, dia ada apa? Pertama kita sebut syahid dunia. Kedua syahid akhirat. Ketiga syahid dunia akhirat. Syahid dunia ini orang yang berjuang bersama tentera Islam untuk menegakkan kalimah Allah. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan. Okey, wa yuqatilu riya'an. Ayu dhalika fi sabilillah? Ya Rasulullah, seorang lelaki ini berperang untuk tunjuk dia berani. Nak tunjuk kata dia berani. Okey. Hamiyatan untuk apa? Untuk bangsanya. Untuk apa? Hamiyah. Untuk menjaga kepentingan bangsanya. Hamiyah. Hamiyatul jahiliyah. Wa riya'an. Dan dia berjuang untuk menunjuk-nunjuk. Ayu dzalika fi sabilillah? Manakah yang di jalan Allah ini? Rasul sebut, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Sesiapa yang berperang untuk agama Allah tinggi, itulah jalan Allah. Dia mati syahid dunia dan akhirat. Boleh. Tapi kalau dia riya, dia hanya dapat syahid apa? Dia syahid dunia. Di akhirat dia terjun ke dalam neraka. Seperti mana Qizman si munafik tu. Dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Tapi apa? Bersama Rasulullah di bawah bendera Rasulullah. Tapi dia kata apa? Laula ala ahsabi qaumi ma qataltu. Demi bukan kerana kemuliaan kaumku, nescaya aku tak angkat senjata untuk perang Muhammad. Akhirnya dia bunuh dia sendiri. Faham tu? Okey, jadi yang berjuang kerana semata-mata kerana Allah, dia berperang, dia mati, ini syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau dia munafik, riya, menunjuk-nunjuk, itu syahid dunia saja. Di dunia kita perlakukan seperti syahid. Tak mandikan dia, tak apa. Faham tak? Tak disolat pada dia. Tapi akhirat neraka dia. Okey. Kalau syahid akhirat ni, nanti apa? Syahid akhirat saja ini. Syahid akhirat ni banyak. Di dunia seperti mati biasa.
Okey, di dunia ni dia mati biasa. Sebab tu Rasulullah sebut, "Madza ta'uddu asy-syahid 'indakum?" Siapa kamu kira orang syahid di sisi kamu? Sahabat kata, "Man qutila fi sabilillah fa syahid." Siapa terbunuh dalam peperangan mempertahankan dia syahid. Jadi dia kata, "Idzan inna syahid min ummati qalil." Kalau begitu sedikitnya syahid umatku ini. Sedikitnya. Berapa orang saja meninggal ya? Yang gugur dalam peperangan. Jadi Rasulullah sebut apa? Dia kata apa? Okey, al-mab'un syahid, orang kena penyakit taun syahid, al-mabtun syahid, al-gharik syahid, al-harik syahid, al-mautu tahta al-habib syahid. Orang mati taun syahid, orang mati sakit perut syahid, perempuan mati bersalin syahid. Okey, orang mati lemas syahid, orang mati di jatuh bangunan kepala dia syahid. Kemudian kan makna mati yang ada penyakit kanser perut, kanser perut, kanser perempuan, kanser tu? Kanser rahim syahid, kanser buah payudara syahid. Mati tu mati mengerikan. Menanah dalam perut, meletup syahid. Sehingga kan tengok syahid ni kan, mautul ishqi syahid. Sehingga Imam Bujari sebut mautul ishqi, mati asyik, syahid juga. Apa tu mati syahid? Sehingga kan mautul ishqi, nanti dalam Bujairi disebut, Bujairi ni dia kata apa? Dia berkenan seorang perempuan tu, tapi dia jaga maruah dia, dia jaga kehormatan dia, dia tak sebut langsung pada siapa. Dia tahan kerinduan dia dengan perempuan tadi, dia tahan kerana takutkan Allah. Dia tak mau sebut langsung. Akhirnya apa? Kurus sampai mati. Mati syahid. Dia panggil mautul ishqi, syahid. Faham tak? Mautul ishqi. Sebab apa? Orang Arab, bisa dengarkah kisah Laila Majnun? Bisa dengarkah? Dia bukan Laila Majnun, bukan nama dia Majnun. Majnun tu gelaran dia. Nama dia apa? Qais. Kesilapan dia apa? Dia cinta Laila, tapi dia pergi buat syair puji Laila. Jadi benda tu menjatuhkan maruah dia. Sebab tu, anta majnun ya Qais. Na'am, ana majnun min hubbika ya Laila. Tak baca kisah tu. Kalau kita belajar syair Arab kan, dia panggil syair zaman apa? Zaman Bani Umayyah. Okey. Kau majnun, kau telah gila wahai Qais. Na'am, aku menjadi gila kerana mencintaimu. Wahai nah. Please, jangan hafal benda tu. Okey. Jadi ini syahid ini macam COVID semua kan. Nah, sesak nafas semua kena sambung apa tu masuk lidah. Kebungkus semua. Koma sebulan. Syahid. Tapi syahid apa? Syahid akhirat. Mana syahid akhirat ni dia dapat pahala syahid. Makna dia, tetapi dia tetap wajib dimandikan, wajib disolatkan, wajib dikafankan. Macam biasa. Ingat wajib dimandikan. Tayamum. Mengapa tayamum? Bukan nak boleh hancur daging dia. Dia tayamum kita tayamum mayat ni takut apa? Apabila sekiranya kita mandikan dia, terlerai dagingnya, hancur dagingnya, baru kita tayamum. Faham tak? Okey, wajib dimandikan, wajib dikafankan, kemudian disolatkan, dikebumikan. Itu kewajipan mereka ke atas kita. Nanti pulanglah kita, nanti jawablah kita sama depan Allah. Summa innakum 'inda rabbikum takhtasimun. Waqifuhum innahum mas'ulun. Yang tak dikena mandi ini siapa? Syahid dunia akhirat yang Allah sebut tu. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Siapa berperang semata-mata untuk melihat agama Allah ini, syariat yang Rasulullah tinggal ini tertegak di muka bumi ini, tiba-tiba dia terbunuh, dia syahid. Syahid ini kita sebut syahid dunia akhirat. Apa maksudnya? Mereka tak boleh dimandikan, bahkan haram dimandikan mereka. Tidak disolatkan, la yughsal wa la yusalla alaih. Tidak tidak dimandikan mereka. Sebab apa tak boleh mandi mereka ni? Haram kita mandikan mereka. Sebab apa? Sebab kalau kita mandikan mereka, berarti apa? Kita hilangkan kesan-kesan darah mereka ni.
Sedang itu hak mereka, darah-darah yang melekat di badan mereka ini, itulah kebanggaan mereka di akhirat nanti. Sebab tu Rasul sebut apa? Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah. Tidak ada orang dilukakan pada jalan Allah, dilukakan dia, terjerat darah berhamburan badan dia, illa jaa yaumal qiyamah, melainkan dia datang di akhirat, di mahsyar nanti. Okey, dia kata apa? Wa kalmu yadma, lukanya mengalirkan darah. Launu dam, warnanya warna darah. Warihu rihul misk, sedangkan harumannya haruman apa? Kasturi. Warna merah haruman kasturi. Sebab tu haram kita mandikan mereka. Sebab apa? Sebab hilangkan darah mereka. Semua ini akan jadi saksi depan Allah kejujuran hati mereka, kemuliaan mereka, kejujuran hati mereka. Untuk apa? Untuk mempertahankan agama Allah. Sebab tu ulama sebut mereka ini tak dimakan oleh tanah. Sebab apa? Sebab seperti mana di dunia mereka jaga agama Allah, Allah jaga jasad mereka daripada dimakan oleh ulat. Okey, jadi mereka ni haram. Sebab tu Ustaz pernah tanya, jadi mengapa tak perlu solat pada mereka? Waktu Ustaz belajar dulu, Ustaz tanya Syekh Ustaz, mengapa mereka tak perlu solat? Dia kata apa? Dia kata sebab mereka terbang terus ke syurga. Sebab apa? Mereka ni terus terbang ke syurga, tak perlu pergi doa kita. Tapi Ustaz tak puas jawapan tu. Ustaz tanya lagi Syekh Ustaz, ini pun Ustaz puas, mengapa mereka tak disolatkan? Sebab Ustaz kalau fikir balik, tapi Ustaz tak lawan Syekh Ustaz tu. Sebab dia kata apa? Mereka ni kan syahid sudah, terus terbang ke syurga, tak perlu pergi doa kita. Ustaz jawab apa? Masalah Rasulullah wafat disolat ke tidak? Rasulullah disolat ke tidak? Solat. Jadi Ustaz tanya Syekh Ustaz lagi, sebab apa mereka tak disolatkan? Ini jawapan Ustaz Dam. Dia kata apa? Sebab apa? Apabila mereka tidak dimandikan, di badan mereka ada apa? Ada darah najis. Jadi macam mana dia disolatkan? Faham tak? Jadi Ustaz puas hati jawab ni. Boleh? Itu. Ini syahid ni tak perlu dimandikan. Tapi kalau syahid mengandung ni semua wajib cuma mereka, hukum mereka, pahala syahid. Jelas ya? Okey. Kalau siapa kata apa tak perlu dimandi sebab syahid, itu tak tahu nak kata apalah. Dalam Fathul Quran dalam matan ghayah awal disebut kan, illa syahidal ma'rakah, yang tak kena mandi ni syahid dalam peperangan. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazidah. Ya Rabb takmil sultani, Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadhil waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma sarif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma syarra ghayruk. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. يلا زيد زمان ما سمعت آذانك. يلا زيد.